Okey, pertama, mencapai perpaduan yang lebih erat, semua rakyat hendaklah mendukung cita-cita untuk membentuk satu bangsa dan negara di mana ahli-ahli masyarakatnya menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia. Tanpa mengira kaum dan kepercayaan masing-masing, rakyat negara ini terdiri daripada pelbagai kaum dengan berbagai-bagai persoalan yang wujud. Keadaan ini bertambah rumit lagi kerana wujud ketidakseimbang antara kaum. Sesungguh pun, wujud unsur-unsur perbezaan ini melalui rukun negara akan dapat membentukkan satu bangsa yang bersatu padu, di mana semua rakyat tanpa mengira kaum mempunyai semangat kesetiaan dan perasaan cinta terhadap negara. Kedua, memelihara satu cara hidup demonstratif. Perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan kegiatan berpolitik. Rakyat negara ini asalkan tidak melanggar undang-undang negara, tetapi hak-hak serta kebebasan yang diberikan ini tidak boleh disalahgunakan atas nama demonstrasi untuk membakar perasaan perkauman atau bagi memusnahkan. Apabila berlaku sebarang masalah yang melanda negara, kepentingan bangsa dan negara mestilah didahulukan. Kepentingan negara hendaklah diutamakan lebih daripada kepentingan sesuatu kaum ataupun sesuatu tidak, jika hendak kestabilan dan keselamatan negara akan terancam. Ketiga adalah mencipta sebuah masyarakat yang adil. Semua anggota masyarakat mempunyai peluang untuk menikmati kekayaan negara. Masyarakat yang adilkan wujud di negara ini jika kekayaan negara dibahagi dan seksama. Bagi mencapai tujuan ini, pihak-pihak yang lemah akan dibantu supaya mereka mempunyai peluang yang sama untuk bersaingan dengan pihak-pihak yang lain. Lebih maju, masyarakat adil yang kita cita-citakan itu bebas daripada penindasan seseorang terhadap yang lebih ataupun menindas sesuatu golongan terhadap yang lain. Keempat adalah membentuk satu sikap yang liberal. Masyarakat negara ini bebas mengamalkan agama dan adat resep serta kebudayaan masing-masing sesuai dengan matlamat perpaduan negara. Kita sesungguhnya mempunyai kekayaan dari segi kebudayaan dan adat resep yang negara diamalkan oleh masyarakat pelbagai kaum. Walaupun ada perbezaan, semua anggota masyarakat hendaklah bercita-cita untuk mewujudkan satu masyarakat di mana keadaan berlainan kebudayaan itu boleh mengantungkan dan menjadi sumber kekuatan kepada bangsa dan negara Malaysia. Kelima adalah membina sebuah masyarakat positif. Kita bercita-cita hendak mewujudkan sebuah masyarakat protektif yang mencapai kemajuan di bidang sains teknologi selaras dengan perkembangan teknologi terkini serta dunia tanpa sempadan dan era globalisasi. Dunia ini kini sedang menyaksikan perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam bidangan ilmu, pengetahuan, sains dan teknologi. Masyarakat yang hendak diwujudkan merupakan satu masyarakat yang bergerak maju sejajar dengan kemajuan sains dan teknologi yang akhirnya akan menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Selamat sejahtera, saya Dinesh Prasad, anak lelaki Gunasagaran dari kelas DDT 1D. Nombor matrik saya adalah 10 DDT 22F 1118. Hari ini saya akan membincangkan tentang 3 langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan rakyat dapat mengaplikasikan prinsip dan objektif rukun negara
dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat beberapa langkah yang akan boleh diaplikasikan untuk memastikan bahawa prinsip rukun negara dan objektifnya dapat dipatuhi oleh masyarakat. Langkah utama ialah pihak kerajaan boleh menjalankan kempen kesedaran kepada masyarakat yang tidak memahami keistimewaan rukun negara. Tujuannya untuk menanam dan menghayati prinsip rukun negara dalam diri individu. Sebagai contoh, terdapat beberapa program yang dapat dijalankan oleh kerajaan. Salah satunya ialah kempen Cintai Rukun Negara dan Bersama Menghayati Rukun Negara. Langkah yang seterusnya ialah pihak kerajaan boleh mengambil inisiatif seperti menganjurkan program yang bertemakan rukun negara bagi memastikan rakyat sentiasa menghayati prinsip rukun negara. Hal ini untuk membina sesebuah masyarakat yang progresif akan menggunakan sains dan teknologi moden. Sebagai analoginya, pertandingan sketsa rukun negara merupakan salah satu contoh yang akan menanam rasa kecintaan negara. Selanjutnya, pihak kerajaan boleh meminta media massa bahawa menyiarkan iklan dan program yang memberi kesedaran kepada penonton. Hal ini demikian kerana untuk membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Sebagai contoh, kita boleh menyiarkan iklan tentang program itu dalam televisyen dan juga radio. Akhirnya, langkah yang terakhir ialah pihak kerajaan boleh meminta media cetak untuk menerbitkan artikel tentang kepentingan menghayati prinsip rukun negara. Hal ini untuk memelihara satu cara hidup yang demokratik. Terdapat beberapa sumber yang akan menerbitkan artikel tentang kepentingan menghayati prinsip rukun negara, sebagai contoh surat khabar, majalah dan artikel. Yang itu daripada saya. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Rais Ahmad. Untuk hari ini, saya akan terangkan 3 tindakan atau perbuatan yang dianggap melanggar prinsip-prinsip rukun negara beserta contoh. Yang pertama, tidak mengikuti peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh pihak mahkamah. Contohnya, undang-undang di jalan raya. Sebagai contoh, orang yang bawa kenderaan sambil mabuk itu merupakan salah satu peraturan atau undang-undang yang tidak boleh dilakukan. Oleh itu, sebagai seorang pemandu yang prihatin, kita perlulah memandu dengan berhati-hati semasa berada di jalan raya. Yang kedua, tidak mentaati raja dan tidak mencintai negara. Contohnya, membenci dan menghina negara sendiri. Hal ini kerana ada segelintir masyarakat yang merosakkan imej negara dengan merompak, membuat pelbagai jenayah yang ada di Malaysia. Dan terakhirnya, tidak mencapai perpaduan yang lebih erat. Contohnya, tidak mengambil kisah terhadap kaum lain. Hal ini kerana mereka tidak membantu antara satu sama lain. Oleh itu, kita sebagai rakyat, kita perlulah hidup bersatu padu dan saling membantu antara satu sama lain terhadap kaum. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jelaskan bagaimana aspirasi rukun negara dapat dikaitkan dengan pembinaan negara bangsa. Aspirasi 1. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Kepelbagaian merupakan hakikat di semua negara di seluruh dunia, terutama di negara yang pernah dijajah oleh kuasa-kuasa barat. Perbezaan dari segi kaum, agama, kelas sosial, tahap pendidikan, bahasa, generasi, jantina, fahaman dan faktor ruang pandang luar bandar kerana menjadi titik cetusan kepada pergerasan
perselisihan dan konflik. Hal ini tidak terkecuali bagi negara yang terdiri daripada kaum, budaya dan bahasa yang sama. Dengan kemajuan sistem pengangkutan dan teknologi komunikasi pada zaman ini, sifat kepelbagaian dan interaksi antara manusia menjadi semakin ketara dan kompleks. Oleh itu, adalah penting bagi kita menerima hakikat kepelbagaian yang wujud dan cuba seraya upaya untuk hidup bersama secara harmoni dalam kepelbagaian. Menurut Hujur ahli akademik Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Fitrudin, perpaduan yang berbentuk perpaduan dalam keseragaman, unity in uniformity, merupakan suatu impian tulen tercapai dan suka direalisasikan. Perpaduan hanya dapat dicapai sekiranya semua warna bersetuju mencapai kata senakan dalam sebagian besar isu masyarakat. Aspirasi yang kedua ialah memelihara cara hidup demokratik. Malaysia ialah sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pendampingan Raja Berlembagaan. Demokrasi adalah satu sistem kerajaan di mana semua rakyat di sebuah negara terlihat dalam pemerintahan melalui undi untuk memilih wakil perhimpunan atau parlimen. Antara ciri-ciri demokrasi adalah kerajaan dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya, warga negara bebas menyertai politik atau gerakan sivil. Semua rakyat dilindungi oleh hak asasi manusia, wujudnya kaedah undang-undang prosedur yang digunakan sama rata terhadap semua rakyat. Prinsip kesihatan kepada raja dan negara, keseluruhan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang adalah lain aspirasi demokrasi. Semua rakyat memiliki hak-hak kebebasan berdasarkan peruntukan perlembagaan dan undang-undang. Rakyat bebas untuk melakukan segala aktiviti ekonomi, sosial, politik sebagainya dengan kesopanan dan undang-undang negara. Untuk merealisasikan aspirasi ini, semua rakyat perlu hakimi hak-hak selaras dengan peruntukan perlembagaan, persekutuan dan undang-undang. Apabila negara yang ketiga mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama. Aspirasi masyarakat yang adil akan wujud apabila semua rakyat diberikan peluang yang sama untuk menikmati kemakmuran dan kekayaan negara. Semua rakyat harus diberi peluang yang sama untuk mencapai kekayaan, menerima kebajikan, mendapatkan perlindungan undang-undang, capaian kepada kemudahan, mengamalkan adat dasar budaya dan sebagainya. Poin yang kedua, ketidakadilan dan ketidaksamaan boleh mengundang rasa tidak puas hati dan kemarahan daripada yang terpinggir atau diberikan dan kemungkinan mencetuskan konflik di dalam masyarakat. Adil dan saksama bukan bermaksud setiap warga negara diberikan kemudahan atau agian kebendayaan sama dari kuantiti, tapi mengikut keperluan masing-masing. Sikap inklusif prihatin terhadap supaya mereka yang lemah diberi bantuan akan memiliki peluang yang sama. Aspirasi yang keempat, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak. Istilah liberal kerap menimbulkan polemik dalam kalangan masyarakat, terutama yang konservatif. Ramai yang berpensi bahawa perkataan ini bermaksud kebebasan untuk melakukan apa-apa sahaja mengikut kehendak dan naluri masing-masing. Ada juga yang menyamakan liberal dengan budaya barat bersifat individualistik, hedonistik, bebas melakukan apa-apa sahaja tanpa batasan di atas demokrasi dan liberalisme. Dalam konteks ini, liberal merujuk kepada kesudian untuk menghormati dan menerima kelakuan pandangan yang mana daripada dirinya sendiri dan terbuka kepada idea-idea yang baru. Dalam dunia ini, kebebasan mutlak tidak wujud di mana negara. Biarpun negara-negara barat yang mempunyai ruang kebebasan yang tinggi masih mempunyai undang-undang yang perlu dipatuhi walaupun konteks sosial dan norma hidup negara-negara barat mempunyai perbezaan yang banyak berbanding dengan negara-negara timur. Kekayaan kebudayaan, tradisi, adat dasar, kepelbagaian, agama adalah berbagai-bagai kaum adalah salah satu kekuatan dan keunikan Malaysia. Aspirasi yang kelima, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Sebagai sebuah negara berlarutan dan sedang membangun, Malaysia perlu mengekalkan daya saing dan berkembang maju seiring dengan rentang pembangunan global. Penggunaan sains teknologi moden dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti negara dan terus menyumbangkan kepada perniagaan, ekonomi
dan dengan wujudnya ekonomi yang kukuh dan daya saing yang kuat. Proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih rancak dan lebih banyak kekayaan negara dapat dikongsikan kepada warga Malaysia yang membawa kepada kenaikan taraf hidup rakyat. Selain daripada penggunaan sains dan teknologi, Malaysia bertekad untuk menerusi sains dan teknologi dalam bidang-bidang tertentu yang berpotensi supaya meningkatkan lagi daya saing dan keluar daripada perangkat pendapatan tinggi sederhana untuk masyarakat ini. Kehadapan Malaysia juga perlu menghasilkan lebih ramai pakar-pakar pelbagai bidang dan sosial yang baik penilaian merentas bidang untuk mencari penyelesaian yang lebih baik. Peluang pekerjaan yang lebih baik dan lumayan perlu disediakan oleh negara kita. Akhir sekali, kesimpulan. Rukun negara terdiri daripada 5 cita-cita dan 5 prinsip masih relevan kepada pembangunan negara Malaysia. Ianya masih menjadi panduan kepada agensi kerajaan dalam pengempalan dasar-dasar dan perangkat undang. Pada zaman kini, aspirasi dan prinsip ini wajib diingati oleh semua warga Malaysia dan diterapkan dalam kehidupan seharian. Hubungan negara dengan rakyatnya adalah saling bersedaran. Segala kejayaan dan kegagalan kita negara adalah tanggungjawab kolektif setiap individu warga negara. Semua akan terdiri daripadanya. Sebuah negara yang stabil, berdaulatan dan progresif adalah sebuah warga Malaysia, dan aspirasi ini komitmen yang padu daripada Malaysia untuk future yang baik. Sekian, terima kasih.